segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat yang membawa ke syurga-Mu ya Allah. Segala pintu-pintu kesatuan, kekuatan umat Islam dan segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para hadirin, para jemaah sekalian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sekali lagi bersama-sama di dalam masjid yang penuh barakah ini, dan kita tahulah hari ini malam bercuti dan tadi pun saya lihat jalan raya lengang sangat. Saya agak terperanjat, rupa baru saya teringat besok ni cuti umum. Jadi alhamdulillah ramai juga berada di masjid, dan insya-Allah hari ini kita teruskan pengajian kita bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun. Hari ini para jemaah saya ingat nak start buku ni sebab kita berhenti 2 tahun lepas tu sebelum Covid, muka surat 200. Kita stop situlah. Tapi hari ini saya rasa baik juga kita ulang kaji. Ada satu tajuk yang saya rasa perlu kita ulang kaji dan mungkin ramai yang terlupa. Jadi tajuk kita hari ini berkenaan iaitu kelebihan kita sekarang ini duduk di masjid sehingga Isyak, sekurang-kurangnya ada 18 pahala besar kita dapat. Sekurang-kurangnya para jemaah, 18 kelebihan besar, ganjaran besar Allah berikan kepada kita. Duduk aja para hadirin. Kita duduk saja lepas main maghrib sehingga Isyak, sekurang-kurangnya 18 pahala besar Allah berikan kepada kita. Senang-senang, mudah-mudah kita dapat malam ni. Subhanallah, ini kelebihan Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu saya rasa perlu saya ulang kaji sebab benda-benda ni banyak yang kita dah belajar. Ada juga sebagai tambahan daripada saya, daripada hadis-hadis, dan mudah-mudahan insya-Allah memberi manfaat dan memberi semangat kepada kita insya-Allah. Setiap maghrib, Isyak, siapa-siapa yang ada masa, siapa-siapa yang ada peluang, dapatlah duduk di masjid. Sama ada kuliah ke tak ada kuliah ke apa pun, duduk di masjid antara maghrib dengan Isyak berjamaah. Pahalanya luar biasa. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengurniakan kepada kita kelebihan-kelebihan besar kepada kita dunia akhirat, dan mudah-mudahan dikurniakan kepada kita Jannatul Firdausil A'la bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, para hadirin rahimakumullah, insya-Allah kita nak membicarakan tajuk pada malam ini berkenaan duduk antara maghrib dengan Isyak di masjid sekarang ini. Sekurang-kurangnya kita mendapat 18 pahala besar, ganjaran besar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan lihat kelebihan-kelebihannya. Ada yang mungkin kita dah terlupa, ada yang mungkin kita terperasan, ada yang kita pun tak tahu. Ini insya-Allah ada dulu pun saya tak tahu. Ini pun saya kongsi bersama, mudah-mudahan insya-Allah memberi semangat kepada kita lah. Ini baru duduk antara maghrib dengan Isyak, belum lagi kalau kita ada amalan lain, mungkin kalau kita ibadah lain, ada zikir, selawat dan sebagainya, insya-Allah saya bincangkan. Baik, pertama sekali kita duduk sekarang ini untuk menunggu salat Isyak. Pahalanya sekarang kita dapat seperti pahala orang sembahyang. Masya Allah, ini Rasulullah SAW menyebut, wa idza dakhalal masjid. Dalam buku ni kita dah belajar dululah, muka surat 72. Siapa-siapa yang ada buku, saya ada bawa buku satu saja. Siapa-siapa nak lepas sembahyang nanti bolehlah jumpa saya. Kalau nak lebih kena minggu depan lah. Baik, pertama sekali yang kita dapat pada malam ini,
menunggu salat isyak nanti sama pahala seperti sembahyang. Kita duduk sekarang ni. Dalilnya dalam muka surat 72 kita dah belajar ni, wa idza dakhalal masjida kana fi salatin ma kanat tahbisuhu. Kita ni apabila masuk masjid saja, kerana apa kita masuk masjid? Kita mungkin nak tunggu sembahyang maghrib, kemudian sekarang kita nak tunggu sembahyang isyak. Maka Rasulullah mengatakan kana fi salatin ma kanat tahbisuhu. Maka dia dalam keadaan sembahyang selama mana sembahyang berjamaah tu menyebab dia menunggu. Sekarang kita menunggu ni nak salat isyak, kerana sebab menunggu ni sembahyang isyak, pahala kita duduk sama seperti sembahyang. Kana fi salatin ma kanat tahbisu. Duduk gini saja pahala sembahyang. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Ini kalau Imam Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan hadis, Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan ini hadis dikira paling sahih lah. Ini pertama. Jadi ini perkara maknanya kelebihan besar Allah nak berikan kepada kita duduk saja. Yang kedua para hadirin, para jemaah, iaitu kita lepas sembahyang maghrib tadi kita duduk ni, para malaikat berselawat mendoakan kepada kita, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ini pun dalam hadis yang sama, muka surat 72 tadi. Wa tusalli al-malaikah ma dama fi majlisihi alladhi yusalli fihi, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Yang kedua pula, para malaikat mendoakan kepada kita. Tusalli maknanya mendoakan, berselawat kepada kita maknanya para malaikat mendoakan kebaikan, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkanlah dosa kita, dosa yang duduk tadi, ya Allah rahmatilah dia. Dan para jemaah, kita kena tahu doa malaikat ni makbul. Doa malaikat makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dah berapa banyak kita dapat kelebihan besar? Pertama, kelebihan duduk saja ni pahala seperti sembahyang. Kedua, selama kita sekarang duduk ni lepas sembahyang maghrib, para malaikat mendoakan kepada kita, ya Allah ampunkanlah dosa orang yang duduk ni, ya Allah rahmatilah orang tersebut. Cuma syarat hadis menyebut malam yu'zi, selama dia belum berhadas. Selama dia belum, maaf cakaplah, buang angin ke, nak terbuang air kecil apa, kalau dah pergi toilet dah terputuslah. Jadi ini yang kedua, para jemaah, para hadirin. Ni baru dua ni 18 ni. Mudah-mudahan insya-Allah sampai. Baik, yang ketiga. Ini kita datang selain daripada tunggu isyak, kita ada kuliah. Ini dipanggil kuliah maghrib. Kuliah ni makna kita belajar ilmu agama, mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Yang ketiga, kelebihan lagi satu, iaitu semua makhluk langit dan bumi mendoakan keampunan untuk kita. Tadi malaikat doakan keampunan, lepas sembahyang maghrib kita duduk. Sekarang kita antara niat juga nak belajar ilmu agama di masjid. Maka semua makhluk, bukan malaikat saja, di langit dan di bumi mendoakan keampunan. Ini sebagaimana ada hadis menyebut, inna talibal ilm yustaghfaru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan. Hadis sahih di mana para pelajar, orang-orang yang belajar ilmu agama dan mengajar ilmu agama, ilmu kebaikan, didoakan keampunan makhluk-makhluk yang di langit dan makhluk-makhluk yang di bumi kepada orang yang belajar dan mengajar, sehingga kan ikan paus mendoakan keampunan. Ikan paus. Ada riwayat menyebut sehingga kan semut-semut mendoakan kita. Sebab itu ada hadis menyebut bahawa dilarang kita ni bunuh semut. Para jemaah, antara binatang yang Rasulullah SAW larang bunuh ni, antaranya semut. Sebab apa semut? Dia ada dua sebab. Pertama, kerana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman dengan tentera-tentera ini, dalam surah An-Naml ada sebut, surah semut.
Ketika Nabi Sulaiman dengan tenteranya masuk dalam satu wadi lembah ni, tiba-tiba Nabi Sulaiman terdengar ketua semut, queen Quran menyebut queen, ini permaisuri. Qalatin namlah ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum. Maka berkatalah permaisuri, wahai semut-semut sekalian, masuklah di rumah-rumah kamu. Jangan sampai Sulaiman dan tentera-tenteranya la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai dibinasakan Nabi Sulaiman dengan tentera-tenteranya, tak ada kamulah kita pijak-pijak dia mati. Jadi dengan sebab ini Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan, Nabi Sulaiman tersenyum ketawa, faham bahasa semut. Maka kerana sebab ini juga Rasulullah melarang bunuh semut-semut yang berada dekat luar lah. Tapi kalau berada dekat dalam masjid, orang tempat sujud, dekat bilik, dekat dapur tu, memang semut tu nak cari naas lah tu. Boleh dihalau atau boleh dibunuh. Tapi yang jumpa kat luar-luar semua api kerengga tak boleh, melainkan kalau dia mengganggu tempat-tempat awam, tempat duduk orang awam, tempat orang berdiri duduk situ, banyak kerengga pula. Itu kita sama ada halau ataupun kita bunuh lah. Sebab apa para jemaah tak boleh binatang yang dilarang bunuh? Antara binatang yang kita dilarang bunuh ni semut. Pasal semut ni satu makhluk Allah Ta'ala yang banyak kebaikan, sebab itu dinamakan surah An-Naml. Mereka satu makhluk yang mendidik kita supaya bersatu lah. Ini satu lagi kelebihan. Dia kalau berjumpa semut dengan semut ni, dia bercium. Satu mukjizat, makna satu kelebihan Allah nak tunjukkan kepada orang-orang beriman lah. Jadi banyak sebab-sebab. Cuma yang saya nak tekankan di sini ialah semut, ikan paus, antara binatang-binatang yang mendoakan kita ni sekarang ni. Allahumma ghafir lahu, makna mereka mendoakan keampunan untuk kita. Satu perkara yang saya agak tertarik di sini ialah kita ni, para hadirin, kita sering mengharapkan anak-anak kita ni mendoakan kita. Betul kan? Kita kalau nanti bilang dengan anak kita, Man, kau nanti bapak dah tak ada, kau jangan lupa doakan bapak ni. Doakan, pergi kubur, lepas sembahyang doakan. Kadang mak pun suruh anak doakan. Kalau boleh sembahyang imam jadi jenazah pun ada. Mengharapkan sangat anak ni jadi imam. Kalau bapa meninggal, mak meninggal, imam sembahyang jenazah. Tapi kadang-kadang anak pun last pun suruh pak imam masjid juga jadi imam. Malulah. Apa pun kehendak kita dengan anak kita, kadang-kadang kita tanya diri kita, para hadirin, kita sendiri sebagai seorang anak kepada bapa kita, berapa banyak setiap hari, setiap minggu kita doakan untuk mak kita, bapa kita? Berapa banyak kita doakan keampunan? Saya rasa mungkin boleh kira lah agaknya berapa kali lah. Kalau tak percaya, cuba tanya diri sendiri. Berapa banyak kita doakan dalam seminggu, kita doakan mak bapa kita yang telah meninggal dunia? Sedikit. Tetapi dengan kita duduk di masjid, belajar ilmu kebaikan, ilmu agama dan mengajar ilmu agama, segala makhluk Allah Ta'ala di langit dan bumi mendoakan kepada kita keampunan. Malahan hadis tadi, hadisnya sahih. Rasulullah tidak memberitahu bahawa apabila kita hidup saja mereka mendoakan. Kita dah meninggal, semua makhluk tidak mendoakan. Tidak juga hadis menyebut begitu. Maknanya kalau kita dah meninggal pun, makhluk-makhluk ini di langit dan bumi mendoakan keampunan untuk kita. Para hadirin, ini kelebihan yang kita dapat hari ini, malam ini. Yang ketiga tadi. Yang pertama, menunggu salat. Yang kedua, malaikat mendoakan kita. Yang ketiga, semua makhluk Allah Ta'ala mendoakan keampunan untuk kita, para jemaah. Yang keempat, antara kelebihan yang kita dapat pada malam ini, antaranya iktikaf. Ini iktikaf ni pun kelebihan besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena niatlah. Nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Cakap Melayu pun bolehlah. Saya niat iktikaf lillahi ta'ala. Cuma iktikaf ni, para hadirin, ulama berbeza pendapat tentang waktu yang paling pendek dibolehkan iktikaf. Adakah dengan 5 minit saja dah cukup niat iktikaf, ataupun sekurang-kurangnya lama sedikit, seperti macam sembahyang berjamaah 20 minit baru dikira iktikaf, ataupun macam mana?
Jadi apa pun pendapat para ulama, kita ni dah kira iktikaf juga pasal dah lama. Mana lepas main maghrib, isyak, mana dah 1 jam lebih. Dan insya-Allah kita mendapat pahala iktikaf. Cuma ada hadis menyebut man i'takafa yauman fi sabilillah. Siapa yang iktikaf pada 1 hari kerana Allah Taala, ba'adallahu bainahu wa bainan nar. Allah Taala akan jauhkan dia daripada api neraka dengan sejauh 70 tahun perjalanan ataupun 70 kharifan, 70 tahun musim. Ada kira hadis macam itu. Maknanya Nabi nak terangkan di sini bahawa orang yang iktikaf fisabilillah ni, kalau dapat 1 hari, Allah Ta'ala akan jauhkan orang itu daripada neraka sejauh-jauhnya. Itu yang kita boleh faham daripada hadis tersebut. Ini yang keempat. Jadi tuan-tuan para jemaah, ini amalan iktikaf ini satu amalan menjauhkan kita daripada api neraka. Ini pun ada jemaah, dulu saya ingat lagi ada jemaah bertanya, bukan masjid ni, masjid lain. Dia tanya, Ustaz, saya dah dengar lah banyak amalan-amalan masuk syurga. Saya nak amalan yang selamat daripada neraka. Saya pun tanya, kenapa sih kalau dah masuk syurga lah. Kalau kenapa nak amalan terselamat daripada neraka pula? Jadi dia kata, orang tu memang dia amalkan amalan masuk syurga, tapi takut-takut sebelum dia masuk syurga, dia masuk neraka dulu, kemudian dia masuk syurga juga. Saya nak amalan langsung tak nak masuk neraka. Wah, bukan main lagi soalan. Ini soalan cepu mas ni. Tapi betul, rupanya memang ada hadis. Ada hadis-hadis yang sahih menerangkan amalan-amalan yang Allah Ta'ala jauhkan kita daripada neraka. Antaranya iktikaf. Kenapa iktikaf? Ini soalan. Kenapa iktikaf antara amalan yang Allah Ta'ala akan jauhkan kita daripada neraka? Apa sebabnya para jemaah? Saya pun terfikir juga, kenapa ni? Hadisnya sahih. Mungkin antara sebabnya, iktikaf ini menunjukkan orang tersebut benar-benar menjadikan Allah Ta'ala tempat tujuan hidup dia. Pasal apa? Sekarang ni, saya kasih contoh. Singapura ni, sebelum COVID lah. Sekarang tengah COVID memang. Sebelum COVID ni saya perasan, Singapura ni banyak tempat-tempat hiburan. Singapura ni banyak tempat-tempat makan. Singapura ni banyak tempat-tempat nak berborak-borak, pergi sana, bermalam, overnight sana. Tapi orang ini, hiburan sana ke, lepak-lepak sana ke tak, masjid juga dia duduk. Menunjukkan apa? Kiblat dia. Tempat pergantungan dia siapa? Allah Ta'ala. Tempat dia beribadah kepada Allah, tempat tujuan utama dia adalah masjid lillahi ta'ala. Itu mungkin antara sebab iktikaf ini menjauhkan seseorang daripada azab neraka. Ini yang keempat para jemaah. Yang kelima. Ini pahala ni insya-Allah kita akan belajar, tapi tak apa, saya sebut dulu. Yang kelima iaitu pahala ribat. Pahala ribat. Ribat ni dalam buku ni insya-Allah kita akan belajar, iaitu pahala orang yang bersiap-siap untuk berjuang fisabilillah, dipanggil ribat. Mana bersiap-siap, orang dah buat persiapan, mungkin besok nak pergi berjuang fisabilillah, berperang ni. Bersiap. Ini pahalanya Rasulullah menyebut, bersiap-siap saja untuk pergi berjuang fisabilillah, pahalanya seperti sebulan berpuasa dan malamnya sebulan qiyamul lail. Bersiap saja untuk berjuang fisabilillah. Dipanggil pahala ribat. Ra, bab, ba, alif, ta. Ribat. Ni R-I-B-A-T. Lebih kurang lah, ribat. Ini kena faham sikit ni pasal apa. Sebab tentang kelebihan orang yang berjuang bersiap-siap ni, rupa-rupanya ada amalan lain sama pahala seperti ribat. Seperti apa ribat? Iaitu pahala sebulan berpuasa, malam sebulan tahajud. Apa dia para jemaah? Iaitulah orang yang intizarus salah ba'da salah. Intizarus salah ba'da salah iaitu orang yang lepas sembahyang fardu,
Dia menunggu untuk salat fardu yang lagi satu. Lepas contohnya, kalau kita lepas sembahyang fardu, kita tunggu kat masjid sampai sembahyang fardu lagi satu berjamaah. Sekarang kita tengah buatlah macam gitu. Lepas sembahyang maghrib, kita tunggu sampai isyak berjamaah. Sebab itu para hadirin, para jemaah, saya dulu pernah saya terbaca dalam sebuah buku di mana Imam Ghazali ada menyebut, rahimahullah, Imam Ghazali sebut bahawa antara maghrib dengan isyak ni, itulah masa para ulama, orang-orang soleh akan menghidupkan ibadah di masjid-masjid. Bila masa antara maghrib dengan isyak. Saya pada masa tu saya kurang faham. Kenapa pula para ulama ni, orang-orang soleh, apabila maghrib dengan isyak, mereka akan duduk di masjid, hidupkan malam tersebut, berjamaah, zikir ke apa sampai isyak. Mula-mula saya tak faham. Kenapa mesti lepas maghrib sampai isyak? Rupa-rupanya kerana hadis Nabi SAW, antizarus salah ba'da salah fadhalikumur ribat. Menunggu sembahyang fardu, kemudian tunggu lagi sembahyang fardu lagi satu, maka pahalanya seperti ribat. Apa dia ribat? Iaitu orang yang siap untuk berjuang fisabilillah, pahalanya sebulan berpuasa, malamnya sebulan qiyamul lail. Hebat sekali. Jadi kita ni insya-Allah, dan insya-Allah mudah-mudahan termasuk pahala ribat, iaitu seperti pahala puasa sebulan, malamnya qiyamul lail sebulan. Betul ke ni? Masya Allah, hadis ni sahih. InsyaAllah hadis ni pun kita akan belajar. Bertajuk berkaitan orang yang berjuang fisabilillah ni. Tapi tak apa, ni sebagai penerangan saja. Sebab itu para jemaah, kita besok-besok nanti di padang mahsyar, ketika mudah-mudahan dipermudahkan kita punya kira-kira amalan kita ni, hisab. Jangan terperanjat para hadirin, ketika di padang mahsyar, kita mungkin akan berasa hairan. Kenapa pahala saya ni banyak menggunung melangit? Daripada mana pahala saya dapat ni? Saya cuma dah pergi masjid, maghrib, isyak, saya ada derma, saya ada berjamaah. Takkanlah pahala banyak sekali. Jadi antaranya, inilah ribat ni, menunggu antara salat fardu dengan salat fardu. Dipanggil ar-ribat. InsyaAllah mudah-mudahan malam ni kita dapat. Baik, mungkin soalan timbul. Kenapa pahala besar antara menunggu salat yang satu dengan salat lagi satu? Wallahu a'lam, mungkin antaranya kerana kelebihan sembahyang berjamaah itu sendiri di masjid. Masjid, sembahyang berjamaah, kemudian menunggu antara sembahyang fardu dengan sembahyang fardu, mungkin dia kelebihan yang besar begitu. Baik, ini yang kelima. Saya ulang balik. Maknanya pertama, pahala pertama ni seperti menunggu salat ni, seperti salat. Yang kedua, malaikat mendoakan kita duduk lepas salat. Yang ketiga, semua makhluk Allah Ta'ala mendoakan keampunan untuk kita sebab belajar ilmu agama di masjid. Yang keempat, iktikaf. Yang kelima, pahala ribat. Yang keenam, para hadirin, para jemaah, ini kita dah belajar. Mungkin kita terlupa dan sebagainya. Pahala besar kita dapat pada malam ini, iaitu pahala haji. Pahala haji para jemaah. Haji haji, mana pahala haji? Ini sebagaimana hadis dalam buku ni kita dah belajar. Saya pun lupa muka surat berapa, tapi di situ ada sebut wa idza man ghada ilal masjid. Sesiapa yang datang ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Dan dia datang ke masjid tidak lain untuk belajar ilmu agama, ilmu kebaikan dan mengajar ilmu kebaikan, ilmu agama. Kana lahu mithlu ajri maka pahalanya seperti pahala satu haji yang sempurna. Seperti haji yang sempurna. Saya tadi dah letakkan tanda tentang hadisnya tadi. Muka surat 173 para jemaah, 173. Ini antara tajuk-tajuk yang terakhir kita belajar sebelum kita tutup pasal apa? COVID ni pasal. Ini dia, muka surat 173.
Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatahu. Pahala seperti haji yang sempurna hajinya, riwayat Imam Tabrani dan Hakim, dan dihukumkan sahih oleh ramai para ulama hadis. Jadi kita ni pada malam ini, sebab tu saya terangkan tadi, kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang kita duduk saja, Allah nak berikan kelebihan besar ni tanpa kita duga. Antaranya orang yang datang ke masjid untuk belajar ilmu agama atau mengajar ilmu kebaikan, maka pahalanya seperti haji. Mungkin di kalangan kita kurang percaya. Takkanlah duduk dekat masjid belajar ilmu agama pahala haji. Jawapan saya lah, wallahu a'lam, ini pertama hadisnya sahih. Yang kedua, mungkin juga kerana sebab ilmu agama ni para jemaah, ilmu agama apabila dikombainkan dengan masjid, dia jadi pahala besar. Saya kasih contoh macam inilah. Hari Arafah, para hadirin, hari Arafah, ni hari terbesar dalam Islam. Kalau dia berlaku hari Arafah, hari Jumaat, maka dipanggil haji apa? Haji Akbar. Sebab hari Arafah kena pada hari Jumaat, dua-dua hari yang mulia, maka pahalanya, sebagaimana ada riwayat menyebut, seperti 7 kali haji dia dapat, haji akbar. Begitu jugalah tentang selawat. Kalau kita baca selawat, kelebihan besar. Tapi kalau dibaca selawat pada hari Jumaat, maka selawat itu sampai langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah ilmu agama ni, suatu ilmu yang perlu kita pelajari. Ilmu fardu ain ke fardu kifayah apa, kena pula dalam masjid, maka dia, istilah kita, meletup pahala dia, pahala satu haji. Mungkin soalan timbul, Habib, adakah ini bermakna haji betul ke ataupun seperti? Wallahu alam, tapi hadis menyebut seperti pahala haji. Jadi insya-Allah kelebihan besarlah kita dapat. Jadi siapa-siapa yang belum pergi haji, kena pergi haji, para hadirin. Jangan pula lepas ni saya tak nak pergi haji lah. Apa asal tak nak pergi haji? Dapat pahala haji ni pergi masjid. Ini pahala seperti saja insya-Allah. Tak apalah, itu pun dah kelebihan besar. Jadi dah ke-6 pahala haji. Ya Allah, pahala ribat, pahala haji, pahala iktikaf, dijauhkan dari neraka, makhluk mendoakan kita. Yang ke-7, Isyak ni 8.33, 8.32 Baik, tak apa. Yang ke-7, ini kita ni para hadirin, kita sebenarnya di dalam taman-taman syurga. Kita duduk sekarang. Masya-Allah, pahala besar. Kita sebenarnya dalam taman-taman syurga. Ini sebagaimana ada hadis menyebut, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kamu semua melalui kebun-kebun syurga, hendaklah kamu duduk. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa dia kebun-kebun syurga ya Rasulullah?" Jadi Rasulullah menyebut alaihi salatu wassalam, hilaqiz zikir, majlis zikir. Jadi di sini para ulama menerangkan, kalau kita lalu majlis-majlis yang berzikir, mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, zikir ke majlis ilmu, macam sekarang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, itu sebenarnya majlis taman-taman syurga. Jadi ini, dan hadisnya pula, ada ulama mengatakan hadisnya hasan, ada yang kata lemah sedikit, tapi memberi kekuatan kepada kita bahawa ini antara taman-taman syurga. Sebab kita ni kalau biasa kita dengar, kalau Raudah ni, selalu kita terbayang kat mana? Di Madinah. Apabila kalau kita pergi Masjid Nabawi, kita biasa di belajar dekat kursus haji umrah, kita akan diberitahu bahawa antara mimbar Rasulullah dengan makam Rasulullah itu taman-taman syurga, Raudah min Riyadil Jannah. Sampaikan kadang-kala orang berebut nak duduk kat situ. Saya pernah diberitahu, walaupun saya tak nampak, tapi memanglah ni Raudah ni tempat sempit. Saya ibarat macam inilah, kecil gitu. Ini contohnya makam Rasulullah, ini mimbar. Tempat kecil ini. Bayangkan ribuan orang nak masuk. Ribuan orang, 10,000 tak tahu berapa ribu. Semua berebut-rebut. Ada hamba Allah cerita dengan saya
Dah satu orang ni masuk, dia tak nak keluar. Kadang-kadang polis-polis ni, dia perasan, dia tengok orang masuk, dia tahulah ni berapa minit, keluar. Ada orang ni tak keluar-keluar. Jadi polis dah perasan. Dia kata dia cakap Arab ke cakap Inggeris, kata keluarlah, orang lain pun nak sembahyang juga. Ni orang beratur kat luar ni. Orang lain pun nak dapat kelebihan. Kau dah duduk sini lama-lama. Jadi hamba Allah cerita dengan saya, dia kata polis tu tak boleh tahan, dia angkat orang ni bawa keluar. Dia angkat orang ni bawa keluar. Pasal apa tak mau keluar? Seolah-olah macam dia seorang je. Yelah, tapi orang lain pun nak masuk juga, nak ibadah. Tapi kita jangan berebut-berebut. Kita sekarang insya-Allah taman-taman syurga. Sebagaimana hadis tadi, iza marartum bi riyadil jannah. Baik, ini yang ketujuh para jemaah. Sebab itu saya terangkan tadi, kita ni masya-Allah duduk aja. Duduk aja. Kelebihan Allah nak berikan kepada kita. Yang ke-8. Yang ke-8 masya-Allah, kita sekarang duduk ni sebenarnya kita mendapat pahala orang yang berjuang fi sabilillah. Satu lagi kelebihan. Tadi pahala ribat, bersiap-siap untuk berjuang. Kita duduk ni pun insya-Allah seperti pahala orang berjuang fi sabilillah, sebagaimana hadis sahih menyebut, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Kita keluar saja ni, datang ke masjid lain, nak belajar ilmu agama lain, maka kalau niat kita itu fahuwa fi sabilillah, sebenarnya kita dalam berjuang fi sabilillah. Tuan-tuan tahu tak kelebihan orang yang berjuang fi sabilillah? Ini yang betul-betul, bukan yang pahaman melampau, kumpulan pengganas ni kita tak nak terimalah. Ini yang betul-betul, yang sebagaimana yang Rasulullah ajar, berjuang fi sabilillah ni. Tuan-tuan para hadirin tahu tak pahala dia? Rasulullah memberitahu pahala orang yang berjuang fi sabilillah satu jam ni seperti orang yang sembahyang pada malam Lailatul Qadar di dalam Masjidil Haram di depan Hajar Aswad. Orang yang berjuang fi sabilillah ni satu jam saja seperti orang yang sembahyang pada malam Lailatul Qadar di dalam Masjidil Haram di depan Hajar Aswad. Macam mana kita nak faham? Pahalanya sembahyang Masjidil Haram ni dah 100,000. Ini belum lagi kalau berjamaah. Berjamaah dah boleh bukan 100,000, dah 2,700,000. Kena pula pada malam Lailatul Qadar, iaitu 83 tahun. Di depan Hajar Aswad lagi. Itu baru 1 jam berjuang. Bagaimana kalau berjam-jam? Tapi kita ni dapat 1 jam belajar seperti berjuang fi sabilillah pun, alhamdulillah. Ini hadis sahih. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka dia sebenarnya dalam berjuang fi sabilillah. Ini yang ke-8 para jemaah. Yang ke-9. Masa berjalan cepat Yang ke-9, ada hadis menyebut kita belajar ilmu agama ni, innal malaikah la tad'a ajnihatiha ridan bima yasna. Para malaikat merendahkan sayap mereka memuliakan orang yang belajar dan mengajar. Makna di sini malaikat banyak, cuma kita tak nampak, dan mereka merendahkan sayap. Apa pasal merendahkan sayap? Para malaikat ada sayap Dan kalau dalam hadis menyebut malaikat Jibril tu, satu sayap malaikat Jibril boleh meliputi bumi semua alam. Dia tutup semua. Itu kalau malaikat Jibril alaihissalam berbentuk asal. Itu. Jadi para malaikat merendahkan sayap, memuliakan kita. Masya Allah. Yang ke-10, ini satu lagi kelebihan para jemaah ini, banyak yang tidak perasan. Sebenarnya kita duduk ni, kita iktikaf, kita boleh niatkan sambil kita duduk iktikaf, ya Allah dengan berkat iktikaf, duduk ni sambil belajar, kalau kita ada masalah yang berat-berat, kita doa, ya Allah dengan berkat ni supaya diselamatkan kita daripada musibah. Ataupun tuan-tuan kalau ada masalah keluarga dan sebagainya, kita boleh niat. Sebab apa? Ini pun saya dengar ceramah. Saya pun tak tahu, tapi setelah dengar ceramah di Mesir, saya buat kajian, Masya Allah memang hebat. Iaitu mula-mula saya terdengar ni ceramah di Mesir, satu masjid, seorang
profesor daripada Universiti Al-Azhar. Dia kasih ceramah macam ini lah, kuliah maghrib. Jadi dia kasih ceramah, dia kata apa? Ramai para sahabat Nabi, kalau ada masalah, mereka akan iktikaf di masjid. Saya ulang sekali lagi. Ramai para sahabat, kalau mereka ada masalah berat-berat, mereka akan iktikaf di masjid. Jadi di sini menunjukkan kalau kita niat iktikaf lain daripada lillahi ta'ala dan juga untuk memberi kita pertolongan kalau kita ada masalah, insya-Allah dijauhkan kita daripada masalah hutang. Contohnya, siapa-siapa ada hutang, iktikaf, niat, ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat iktikaf ni diselamatkan saya dari hutang. Ataupun mungkin kita ada di, na'udzubillah, kalau kena buang kerja dan sebagainya, kita boleh niat, ya Allah, dengan berkat iktikaf ni supaya dapat pekerjaan baru, dapat kerja yang lebih baik, insya-Allah. Dan ini juga saya nak cerita pengalaman saya lah tentang ini pun saya tak tahu sebenarnya, tapi setelah mendengar ceramah, buat kajian, masya-Allah, ini antara maghrib dengan isyak ni iktikaf, banyak kelebihan. Contoh saya ni, pengalaman saya waktu belajar di Mesir dan di negara Arab, di negara Kuwait jugalah. Ini apabila masuk universiti, biasalah kita ni orang Melayu, baca buku Arab pun kadang-kadang buku tebal-tebal pun pening juga kepala buku-buku Arab ni. Jadi saya teringat ada satu profesor, dia ni orang kata lokek markah. Dia orang alim, tapi budak-budak cakap, dia kata orang Syekh ni lokek markah. Ada yang tak lulus. Apabila saya dengar, saya pun nak takut. Alamak, saya pun takut tak lulus juga. Dia pelajaran usul fikih, ni satu subjek lah. Jadi saya tergerak hati pergi masjid. Ya Allah, berkat antara maghrib dengan isyak ni, saya sambil sembahyang hajat, baca buku, mudah-mudahan dah lulus periksa besok. Sekali saya heran, besok masuk periksa, apa yang saya baca kat masjid, itu keluar dekat periksa. Saya terperanjat, saya baca kat masjid, keluar dekat apa? Dekat periksa. Saya terkejut. Dan alhamdulillah lulus. Jadi saya terfikir, kenapa antara maghrib dengan isyak? Saya tak tahu. Kemudian satu lagi pun sama, ada subjek yang memang susah. Akhirnya saya terbiasa. Makna sering pergi masjid, iktikaf, sama ada masalah ke tak ada masalah, saya pergi. Dan alhamdulillah peperiksaan saya, kadang-kadang buku tebal-tebal, alhamdulillah lulus pula tu. Jadi syukur alhamdulillah. Jadi akhirnya saya dengar ceramah sini dekat Mesir. Saya buat kajian, rupa-rupa itu saya terangkan tadi. Kalau kita nak selesaikan masalah, duduk di masjid, iktikaf. Antara maghrib dengan isyak, insya-Allah ada jalan keluarnya. Ini yang ke-10 para jemaah. Yang ke-11, antara kelebihan yang kita dapat pada malam ini, duduk aja ni. Allah Ta'ala mengangkat darjat kita berbeza dengan orang-orang Islam yang lain. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman, tetapi bagi mereka yang diberikan kelebihan ilmu, maka darajat yang banyak Allah berikan. Jadi kita ni malam ini berbeza dengan orang-orang Islam yang lain, diberikan darjat tingkatan yang lagi tinggi, insya-Allah. Ini firman Allah Ta'ala. Yang ke-12, kita kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata rahimahullah, kita ni menuntut ilmu, sebenarnya kita telah mengamalkan amalan yang terbaik selepas amalan fardu. Selepas amalan fardu ni, sebab amalan rukun, sembahyang, fardu, puasa Ramadan, haji, zakat, menuntut ilmu antara amalan yang terbaik selepas ini semua rukun-rukun yang fardu-fardu ni. Ini satu amalan yang besar pahala menuntut ilmu agama. Yang ke-13, masya-Allah, yang ke-13 ni, mudah-mudahan kita mendapat naungan di padang mahsyar. Zil yauma la zilla illa zillu. Tujuh golongan Nabi jamin akan mendapat naungan panas di padang mahsyar. Antaranya qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati orang yang terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan kita ni duduk dekat masjid, belajar, iktikaf. Saya percaya semua ada perasaan ta'alluq, perasaan sedap, suka, tergantung-gantung dengan masjid ni lah. Maknanya suka dengan masjid. Jadi kalau kita amat suka dengan masjid,
suka datang ke masjid, Allah Ta'ala akan memberikan kita naungan di padang mahsyar. Ni panas terik yang kita tak tahu macam mana keadaan di sana. Yang ke-14, kita mendapat kelebihan, ini pun kita tak perasan. Kita datang ke masjid, berapa banyak kali kita langkah, kita pun tak tahu. Mungkin ada orang kata, saya tak langkah ke masjid, saya naik motor, saya naik basikal, saya naik kereta. Ada pendapat kata, satu kali pusingan tayar basikal ke kereta, insya-Allah satu langkah. Kita pun tak tahu berapa langkah kita ke masjid, kita balik pun pahala besar. Maknanya kita duduk ni, pahala berjalan terus. Melangkah ke masjid dan pulang ke rumah nanti. Yang ke-15, sebenarnya kita sedang berada di tempat apa para jemaah? Kita sekarang berada di tempat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Afdalu buqa'il ard. Nabi sebut tempat yang paling mulia di bumi ni. Tempat mana? Yishun. Yishun tak. Tempat mana? Masjid. Masjid afdalu buqa'il ard. Tempat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu masjid ni para hadirin, apa saja pasal masjid, semua pahala besar. Belajar di masjid, iktikaf di masjid, bantu masjid, sedekah masjid, apa saja pahalanya berganda-ganda. Sebab itu kita ni selagi ada peluang, ada duit, ada bantuan, kita tolong apa saja untuk kebaikan masjid. Baik, yang ke-16, sedikit lagi. Satu lagi para jemaah. Ini belajar ni, saya perasan kadang-kadang ada jemaah-jemaah menulis, kadang-kadang dia. Tapi sekarang dah tak banyak menulis. Sekarang handphone pakai type. Ini pun ada orang tanya. Tapi kalau type, insya-Allah ini ada hadis yang saya agak tertarik lah. Di mana kita belajar ni, jangan sangka yang kita tulis, dakwat yang kita tulis ni tidak ditimbang oleh Allah Ta'ala. Semua ditimbang. Dan ada hadis, walaupun hadis ini dikatakan lemah, tapi para ulama terima ni sebagai satu kebaikan besar. Apa yang kita tulis, kita belajar, akan ditimbang dakwat dengan dakwat orang yang mati syahid. Ini dengan darah, darah orang yang mati syahid. Darah orang mati syahid itu akan ditimbang, tapi kita punya dakwat yang kita tulis, walaupun dengan handphone kita semua akan ditulis, timbang. Jadi ini satu kemuliaan bagi kita yang menulis kalau ketika belajar ilmu agama. Yang ke-17 para jemaah, lagi 3 minit. Kita sebenarnya ahli waris. Kita ni walaupun orang Singapura, orang Melayu, mungkin tak dikenali. Awak ni keturunan siapa tak? Tetapi kita ahli waris Rasulullah. Apa pasal pula saya bukan keturunan Nabi? Tak. Sebab Rasulullah tidak mewariskan harta, tapi Rasulullah mewariskan ilmu. Jadi kalau kita mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ahli waris Rasulullah. Ini hikmatnya Rasulullah tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan ilmu supaya lagi ramai umat Rasulullah menjadi ahli waris Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tinggalkan harta saja, itulah anak, keluarga, family yang dapat. Tapi kalau yang ilmu, kita semua mendapat. InsyaAllah kita hari akhirat ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali para jemaah, yang ke-18 ini paling sedikit, bukan yang akhir, paling sedikit kita dapat. Lagi kalau nak sebut banyak lagi. Akhir sekali para jemaah, nanti kalau azan berkumandang, kalau kita jawab, maka semua pahala jemaah Isyak ni kita dapat. Bayangkan para jemaah, kita sembahyang Isyak berjamaah ni, pahala separuh malam ibadah. Separuh malam ibadah. Jadi kalau kita jawab seruan azan, maka pahala bukan kita seorang. Kalau malam ni ada 100 orang sembahyang Isyak, 100 orang punya sembahyang Isyak berjamaah, semua kita dapat. Apa pasal? Sebab ada hadis menyebut tentang menjawab seruan azan, dan orang yang azan tadi, pahalanya lahu ajru man shalla ma'hu, semua orang yang sembahyang Isyak, sembahyang berjamaah, tukang azan pun dapat, kita yang jawab, kita pun dapat. Masya-Allah. Dan saya rasa setakat ini sajalah, dah hampir 1 minit, mungkin ada jemaah nak ambil sembahyang. Inilah sekurang-kurangnya para jemaah, 18 kelebihan besar kita dapat pada malam ini. Dan Allah itu maha kaya, mungkin nak tambahkan lagi sehingga 20, 30, 100. Wallahu a'lam.
Jadi saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.